Dekat Malaysia ni guys, kalau ada something happen, lagi-lagi benda yang emergency, kita akan terus call 999. Itu adalah panggilan kecemasan untuk negara Malaysia. And untuk pengetahuan korang, nombor 999 tu bukan hanya digunakan dekat Malaysia sahaja tau. If something happen to you dekat negara Bahrain, dekat Bangladesh, Hong Kong, Poland, Singapore, United Kingdom, korang boleh terus call 999 juga guys. And sebenarnya banyak lagi negara lain yang menggunakan nombor 99 tu sebagai dorang punya panggilan kecemasan tau guys. Tapi untuk video kali ni, kita akan discover beberapa panggilan yang akan membuatkan kita rasa macam, woi, otak dia mind blown syah. And panggilan tu semua berasal daripada nombor 911. 911 ni daripada negara mana pula? Negara yang menggunakan 911 sebagai dorang punya nombor panggilan kecemasan adalah United States, Canada, Mexico, Panama, Argentina, Philippines and banyak lagi guys. Korang boleh search dari dekat Google untuk tahu lebih lanjut negara mana yang menggunakan 911 as dorang punya panggilan kecemasan guys. So without wasting any time, let's go to the first call. Panggilan yang pertama ni terjadi dekat Washington di United States, and panggilan ni juga adalah antara salah satu mimpi ngeri yang bakal kita dengar sekejap lagi guys. Korang jangan risau, Kero dah sediakan sekali dengan subtitle supaya korang lebih faham tentang apa yang berlaku semasa kejadian. So sekarang ni guys, kita akan dengarkan dulu panggilan tersebut dan kemudiannya baru Kero akan ceritakan lebih lanjut berkenaan dengan kes tersebut guys. So korang dengar dulu. 911, you're reporting. Hi, ma'am. Hi, this is 911. Yes. What's going on there? Please help me. What address are you at? Okay, what's going on there? My babies won't calm down. I've breastfed them. I formally fed them. And what are they doing? And what are they doing? They're not calming down. What do you mean calming down? They're not calming down. Are they repeatedly crying? Yes. So they are conscious? Yes. Okay, and do you think they need medical attention? Yes. I don't know what they want. Okay. How many children do you have? I have 4. Okay, and are they all 4 not calming down? Yes. Okay, what's going on there? Yes, we need an ambulance immediately for 2 Okay. babies. Okay, what's going on there? Okay, and what's going on with the babies? They're bleeding right now. We need an ambulance immediately. Where are they bleeding from? The neck. We need an ambulance. My immediately partner right now. My partner is talking to them. Why are they bleeding? What happened to them? I'm not sure. Send the ambulance immediately. Okay. Please. I don't want them to die. I don't want them to die. I don't want them to die. No. Don't say anything when they say, okay, David? Don't say anything, okay? I'm terrified. I love you. I love you. Oh my God, something is so wrong there. Panggilan tu diterima oleh pihak berkuasa pada waktu malam, and based on apa yang Christina and husband dia cakap, diorang memerlukan ambulans sebab anak diorang tengah bleeding. Why? Kenapa bleeding? So cerita dia bermula macam ni guys. Pada malam tu, Christina and husband dia bernama Thomas, diorang ni nak luangkan masa bersama tau, antara Christina dengan Thomas sahaja tau. Kira macam dating lah gitu, selepas busy dengan kerja, busy dengan anak, so bila lagi nak dating kan. Jadi pada malam tu, diorang pun tengok movie bersama-sama and diorang minum wine bersama-sama. Akhirnya mabuk lah, senang cerita guys. Diorang punya mabuk ni guys
bukan mabuk yang biasa-biasa tau. Diorang minum 2 gelas besar yang dipenuhi dengan wine. And bila dah mabuk gila tu, macam biasalah, orang kalau dah mabuk ni guys, diorang akan cakap apa je yang diorang nak tahu. Kalau nak luahkan perasaan ke, nak luahkan masalah ke, memang akan keluar punyalah. Dah mabuk kan, memang tak sedar tahu apa yang kita cakap tu tahu. Jadi Christina pun luahkanlah perasaan dia, luahkanlah apa masalah dia dengan suami dia tu guys. Luah. Time movie dah nak habis, Christina bangun daripada sofa and dia pun terus pergi masuk ke bilik anak-anak dia untuk tidurkan dorang. First, Christina cuba untuk tidurkan anak dia yang berumur 2 tahun dulu, iaitu anak sulung dia lah. Dah dodoi, dah buat apa semua tu, tapi still tak nak tidur juga budak tu guys. And time tengah dodoikan anak dia yang berumur 2 tahun tu, tiba-tiba dia punya baby kembar dia nangis pula time tu guys. Baby kembar tau guys. So maknanya ada 2 baby lah, dua-dua tu nangis. Dah nangis apa semua tu, Christina tadi dah start macam jadi gila tau guys. Korang tahu dia buat apa? Dia turun bawah, dia pergi dapur, dia ambil pisau, dia naik balik, masuk dekat bilik anak-anak dia. Dia pergi kelar leher budak yang 2 tahun tu guys, anak sulung dia guys. And lepas dia dah kelar leher anak dia yang sulung tu, time tu anak kembar dia tengah nangis pula guys. And dia kelar juga leher anak kembar dia tu, dua-dua tu guys. Zap. Lepas dia dah kelar leher ketiga-tiga anak dia tu, dia terus nangis sekuat yang mungkin. Thomas yang masa tu dekat ruang tamu dekat bawah, bila dia dengar je suara bini dia tengah nangis, dia terus naik ke atas and cuba untuk tengok apa yang berlaku sebenarnya dekat situ tau. Sampai je dekat atas, terkejut gila mak dia, anak-anak dia semua tengah berdarah teruk dekat bahagian leher tau. Thomas ni guys, kalau korang nak tahu, dia adalah seorang tentera di bahagian Special Force. So dia macam ada basic skill untuk stopkan bleeding tu semua tau guys. Bila Thomas nampak je anak dia tengah bleeding, dia terus pergi ambil medic kit dekat dapur and dia cuba untuk stopkan bleeding yang berlaku dekat anak diorang tu. Sambil-sambil tengah buat apa tu semua, sambil-sambil itulah Thomas suruh si Christina tu call ambulance guys. And maka apa yang korang dengar tadi adalah perkara yang betul-betul baru je terjadi guys. And selepas daripada call tu, ambulance pun datang and bawa anak diorang pergi ke hospital yang berdekatan. And Alhamdulillah kesemuanya dapat diselamatkan guys. Selepas kejadian tu, Christina telah ditangkap dan didakwa di atas cubaan membunuh. Dan korang nak tahu tak ikat jamin dia berapa? 3 juta USD mat, 3 juta bapak dia. And based on keterangan daripada Christina, masa kejadian tu berlaku, dia terus sangat-sangat depressed sebab semua benda dekat rumah tu dia yang buat. Si Thomas tu tak ada tolong satu apa pun. Semua benda Christina buat. Kemas rumah, basuh baju, basuh pinggan, jaga anak, semuanya si Christina tu yang buat. Suami dia langsung tak ada tolong babe. Korang jangan main-main tau pasal benda ni Depression tu sangat-sangat bahaya guys. Serius. Kita ni sebagai suami jangan tahu kerja cari duit je tau. Memang cari duit tu adalah salah satu tanggungjawab kita sebagai suami. Tapi bab hal rumah tangga macam jaga anak, kemas rumah, kita kena tolong isteri kita juga guys. Kalau tak ada masa tu, cuba-cubalah tolong sikit-sikit pun. Dia mesti okey punya tidurkan anak kejap ke kan, bagi isteri me time 2-3 jam ke. At least dia boleh healing after buat semua benda tu seharian. Suami tak boleh lepas tangan macam gitu je guys. Take note guys, take note. Yang baru nak kahwin ke, yang belum kahwin ke, ingat ni, tanggungjawab suami tu tersangat besar. Bila kau dah, aku terima nikahnya sekian, maka bahu kau dah ditembuni dengan pelbagai tanggungjawab. Isteri punya tanggungjawab satu je, layan suami. Itu je guys. Basuh baju, sepatutnya suami babe. Masak, patutnya suami babe. Kemas rumah, suami. Jaga anak, suami. Andai kata kalau isteri rela buat semua tu dengan ikhlas, isteri mendapat pahala yang sangat-sangat besar guys. Semua ni kira dapat daripada hasil mendengar ceramah Ustaz Azhar Idrus. Kalau korang tak percaya, korang boleh pergi tengok sendiri guys. Bukan cakap kosong So, next. Kes yang seterusnya ni berlaku dekat Portland, yang di mana Portland ni berada dekat dalam negara United States guys. And this call is really memang ngeri man. Dylan Peterson ni adalah seorang pelajar dekat Western Culinary Institute. Masa dia tengah belajar dekat situ, dia ada seorang kawan baik yang bernama Nick Nagel. And pada satu hari, disebabkan kesempitan hidup yang melanda si Dylan pada masa tu, Dylan ni dia tak ada tempat tinggal guys. Dia dah tak mampu nak bayar duit sewa rumah dekat Portland tu. And disebabkan Nick Nagel ni berkawan baik dengan Dylan, Nick pun pelawalah si Dylan tu untuk duduk sekali dengan dia dekat rumah parentnya Nick guys. So dekat rumahnya Nick ni ada bapaknya Nick sekali yang bernama Eric dan adik dia yang bernama Matthew. So maksudnya sebelum Dylan tinggal kat situ, dalam rumah tu dah ada 3 orang guys. Nick, Eric, bapak dia, lepas tu adik dia Matthew. Habis tu mak dia mana? Mak dengan bapak ni dia dah bercerai tau guys. And hak penjagaan anak-anak semua tu dapat dekat bapak dia. So bapak dia yang akan menjaga Nick Nagel and Matthew Nagel tu. That is why lah dekat dalam rumah tu tak ada maknya Nick guys. Sebab maknya Nick ni duduk dekat luar, duduk dekat tempat lain guys. Dah bawa haluan masing-masing lah. So pada satu hari selepas 2 bulan Dylan tinggal dekat rumah Nick, pada hari tersebut Nick dengan bapak dia keluar pergi
ke satu tempat yang jauh tau. Tak pasti dekat mana. And pada hari tu hanya ada Dillon, Matthew dengan maknya Nick, yang bernama Sandra guys. Sandra ni datang untuk luangkan masa dengan Matthew, adik dia tu. So nak dijadikan cerita, pada 7 Januari 2007 tepat pada pukul 7 pagi, polis dapat panggilan daripada Dillon. Jom kita dengarkan dulu panggilan yang dibuat ni guys. 911, how may I help you? I'm Dylan Peterson, and I just killed 2 people. Who did you kill? Matthew Nagel and Mrs. Nagel, I guess. Okay, where are you at right now? I am at 2901 North K Street. And how did you kill them? Vancouver, with a knife. Are they there too? Not anymore. Where are they at? Well, they're here physically, but they're not here, spiritually. Their bodies are there? Yeah. Who are they to you? Who are they to me? Uh-huh. No one. What's your name? I'm Dylan Peterson. Peterson? What's your first name? Joan? No, Dylan Peterson. Joan? D-O-A-N? How What? do you spell your first name? How do I spell my first? Dylan. Dylan. And what's your middle initial, Dylan? R. And your date of birth? Come on, I just killed 2 people. What's your date of birth, Dylan? Come on. Dylan, how old are you? The lights on. Get them here. Okay, where are you at in the house? At the front door. Where's the knife at? Where's the knife at? Mm-hmm. I don't know. Okay, Dylan, tell me where the knife is at. You know where it's at. No. The knife? I'll look for it. No, I don't want you to get it. I want you to tell me where it's at in the house. Selepas daripada panggilan tu, polis pun datang ke tempat kejadian and mendapati Sandra, iaitu mak kepada Nick, mati ditikam beberapa kali di bahagian tubuh badan dia guys. And Matthew mati disebabkan dikelar di bahagian leher sampai hampir putus guys leher dia. So dekat sini, apa motif kejadian tu? Kenapa sampai dia boleh buat macam gitu sekali? Orang tu dah tolong kau, tapi kenapa kau buat macam gitu dekat orang tu, dekat family orang tu? Based on apa yang korang dengar masa panggilan tu dibuat, Dillon ni actually tengah mabuk and dia merupakan salah seorang pesakit mental yang tidak mendapatkan rawatan. And dia juga dah cuba untuk bunuh diri dia sendiri sebanyak 6 kali guys. So guys, Dillon dijatuhkan hukuman penjara selama 57 tahun dan 4 bulan pada April 2007. Dah 2 kes berkaitan dengan alkohol. Itu sebab Islam mengharamkan alkohol guys. Benda ni membuatkan kita lost, kita mabuk, tak sedar apa yang kita buat. Tapi jom kita tengok the next call pula guys. Ini adalah yang terakhir untuk video kali ini, dan yang kali terakhir ini juga adalah salah satu 911 call yang kita boleh jadikan sebagai pengajaran. So cerita dia macam gini guys. Tiffany Urban ni adalah seorang yang kita boleh anggap sebagai seorang yang bijak sebab dia berjaya untuk buat satu sesi penyamaran guys. Penyamaran apa? Alright, kita bagi cerita ni pendek je lah guys sebab Khairul tak dapat banyak info berkenaan dengan kes ni. So pada 13 November 2019, lebih kurang dalam pukul 9 malam macam itu, Tiffany ni datang ke rumah mak dia untuk melawat mak dia macam biasalah. And time tu boyfriend mak dia ni baru je balik daripada rumah dalam keadaan yang mabuk tau guys. Lepas je boyfriend mak dia tu dah masuk, boyfriend dia terus cakap macam ni sekarang ni aku nak pukul kau. And tak cakap banyak, boyfriend mak dia tu terus belasah mak dia teruk guys. Time tu Tiffany tu tak sanggup lah tengok mak dia kena belasah kan. Tiffany pun terus ambil telefon dia terus call 911, dia terus call polis. Korang boleh dengar ni guys. Oregon 911. I would like to order a pizza at... You called 911 to order a pizza? Yeah, apartment... This is the wrong number to call for a pizza. No, you're not. I'm getting you now. Is the other guy still there? Yeah. I need a large pizza. Alright. How about medical? You need medical? No. With pepperoni.
Lepas je panggilan kecemasan tu berakhir, polis pun terus bergegas ke rumahnya Tiffany and boyfriend mak dia pun ditangkap guys. Nama boyfriend mak dia adalah Simon Ray Lopez yang berumur 56 tahun. And selepas dia ditangkap, dia bagi keterangan dekat polis. Dia cakap dekat polis macam gini bila dia balik tu, dia just macam nak tidur je. Tapi dia cakap macam gitu dekat polis. Tapi penipuan tu tak berjaya guys. Sebab masa kejadian tu berlaku, Tiffany dengan kawan dia ada dekat rumah tu, and diorang semua automatik jadi saksi kepada kes tersebut guys. So Simon Lopez ni dibawa ke pusat pemulihan untuk sesi pemulihan akhlak, dan kes ni berjaya diselesaikan dengan sangat berjaya guys. Sumpah bijak gila doh antara Tiffany dengan dispatcher yang angkat call tu. Yang angkat call tu kita panggil dispatcher sebagai dispatcher. So actually guys, kalau dispatcher lain yang angkat tu mesti tak dapat baca apa yang Tiffany nak sampaikan, sebab benda ni tak ada pun dekat dalam dorang punya training. Dan selepas benda ni terjadi, maka perkara-perkara yang melibatkan panggilan seperti order pizza, order makanan apa semua tu, order ramen ke apa ke, so benda tu diketengahkan dalam training sebagai dispatcher guys. So korang faham And kalau korang nak tahu kebijaksanaan dispatcher tu, dia bagi tahu dekat polis masa polis nak hantar tu, nak pergi ke rumah tu. So masa dekat tu dia dah cakap jangan hidupkan siren guys. Polis tu jangan hidupkan siren. So kalau polis hidupkan siren, mestilah laki tu lari ke apa ke, dia buat tindak balas yang bukan-bukan kan. Jadi dispatcher tu memang bijak. Dia cakap dekat polis tu, kau jangan hidupkan siren. So korang boleh dengar ni. Turn your sirens off before you get there. Caller ordered a pizza and agreed with everything I said that there's domestic violence going on. So guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka dengan video pasal 911 call ni, komen suka dekat bawah guys. Kita akan buat for the next part on next video. Jangan lupa untuk subscribe channel Khairul Series dan tekan butang loceng yang ada dekat bawah ni guys, untuk mendapatkan notification jika ada video baru yang akan datang guys. See you on next video. Assalamualaikum. Bye bye.